Okay. So cikgu akan ambil kehadiran dulu. Afiq Syahmi. Afiq Syahmi. Saya cikgu. Okay. Ahmad Haziq. Ada cikgu. Aisyah Katrina. Ada cikgu. Aisyah Izzati. Ada cikgu. Anis Safia. Ada cikgu. Daniel Faris. Hadir cikgu. Ifas. Saya cikgu. Faik. Saya cikgu. Fatim Batrisha. Saya cikgu. Iman Haris. Saya cikgu. Lailatul Humaira. Saya cikgu. Zulaika. Saya cikgu. Nasrun. Ada cikgu ada. Nazhan. Saya cikgu. Najwa. Syakira. Saya cikgu. Siti Aisyah. Saya cikgu. Sulhi. Saya cikgu. Syahrin. Ada. So Aida ni. Aida ada Aida? Ada cikgu. Okay, keluar masuk kamu ya. Okay. So semua hadir. Jadi cikgu dah tengok homework, penghantaran homework tu dan cikgu dah bagi tahu ya siapa yang tak hantar dekat grup homework tu. So masih boleh hantar. So silalah hantar Okay, jadi hari ni cikgu nak masuk ke normal distribution pula. Okay, jadi kita akan tengok my maths yang dia bagi dekat buku teks kamu tu. Surat 184 tu ya, kita nak tengok perbandingan di antara binomial distribution dengan normal distribution. So kita tahu sebelum ni kita belajar binomial, dia adalah discrete random variable. Maksudnya nilai R kita ataupun N ni lah. N kita bermula daripada 0 sampai N lah kan. Dan bila kita jumlahkan semua probability, dia adalah bersamaan dengan 1. So ini discrete random variable. Okay, manakala bagi continuous random variable, probability dia adalah di dalam bentuk range. Ya, dalam bentuk range. Dan sama juga bila kita tambah semua probability tu, dia bersamaan dengan 1. Kemudian yang binomial ni kita boleh gambarkan dengan tree diagram, dengan table, dengan graf. Okay, manakala normal ni pula kita mesti gunakan yang kita panggil sebagai continuous graph. Inilah bentuk graf bagi normal distribution. Okay, so dalam binomial itu kita ada formula ni. Px equals to R. Okay, so dalam normal distribution pun kita akan ada formula lah yang kita akan guna So yang exercise baru ni adalah untuk menguji kamu untuk mencari mean, variance dan standard deviation. Okay, so untuk binomial yang kita buat latihan tu, biasanya N dia tak banyak kan. Contoh dia kata pilih 8 orang
Okay, daripada 8 orang tu kita nak tahu berapa orang dapat A, contohlah. So N dia kecil. So apabila N dia lebih besar, maka kita dah susah nak susun kan. Jadi dan kita nak gambarkan dia dalam bentuk graf pun agak susah lah, daripada kosong sampai ratus-ratus puluh-puluh kan, macam tak logik kita nak gambarkan. Okay, so apabila N kita tu lebih besar daripada 30, lebih sesuai untuk kita gambarkan dalam bentuk normal distribution. Okay, nilai N yang lebih besar daripada 30 lebih sesuai kita gunakan normal distribution. Okay. So hari ni kita akan tengok apa yang normal distribution tu lah. Okay. So sebelum ini dalam binomial X2 represent binomial. Dengan ini nilai N dia bagi, di sini nilai P kan. Probability untuk sukses tu. Dan dalam normal distribution, so yang depan ni adalah mean, yang belakang ni adalah variance. Dan graf dia berbentuk bell shape, berbentuk loceng. Graf bagi normal distribution akan berbentuk loceng, bell shape. Kemudian dia akan simetri pada x equals to mu. Mu tu dia punya apa? Mean lah. Ya, mean. So mean tu akan duduk di tengah-tengah tengah-tengah kita punya graf normal lah. Dan area under the graph daripada nilai X negative infinity hingga positive infinity. Okay, dia punya probability adalah equals to 1. Maksudnya area under graph adalah luas kawasan di bawah graf ni. So area dia adalah 1. Probability dia. Normal distribution, kita boleh buat lagi satu graf yang kita akan panggil dia standard normal distribution, yang kita ambil Z sebagai kita nak represent dia lah. Okay, yang normal distribution tadi X, so standard normal distribution kita akan guna Z. Okay, yang ini adalah dia punya mean. Yang ini adalah dia punya standard deviation. Okay, so cikgu nak bagi sedikit gambaran lah apa yang kita akan belajar. Okay, kita tengok sedikit pengenalan apa itu normal distribution. Okay, so kamu dah biasa buat graf kan? Okay, ini contoh histogram kan? So kita tengok ada histogram yang lebih berat. Lebih berat ke arah kiri lah ni, maksudnya nilai dia lebih banyak sebelah kiri ya. Yang ini lebih berat ke arah kanan. Yang ini tak ada menunjukkan apa-apa lah. Okey, jadi apabila kita buat satu eksperimen yang melibatkan data yang sangat besar, so graf kita akan semakin menghampiri bentuk loceng ni lah. Okay, semakin seimbang. Maksudnya yang tengah ni banyak, yang tepi ni semakin sedikit. Itu kalau data kita sangat besar. So kita akan dapat graf yang menghampiri bentuk loceng. Okay, ni cikgu nak bagi contoh keputusan ADMATS SPM 2020 baru ni lah. So untuk kelas 501 yang atas ni. Okay. So di sini kalau kita nampak
Sebab ini kelas ni melibatkan hanya berapa orang, tengok 20 kot. So kalau kita lukis, lebih kurang dia ada menggambarkan bentuk normal di situ. Ini data yang kecil So ini untuk kelas 503. Okay, 503 ada juga seorang dapat A+ untuk Admaths So, maksudnya tak mustahil pelajar Maths and Greek boleh dapat A+. Okey, juga ada lebih kurang bentuk normal dia kat situ. Kelas 505. Ya, ada juga bentuk normal. Ini 502. Manakala yang ini 504. So maksudnya data kita memang ada bentuk normal tu memang ada. Ya. So ini melibatkan cikgu cakap tadi bilangan data yang sedikit. So maksudnya kalau kita buat bilangan data maksudnya keputusan SPM seluruh Malaysia kan. So data kita akan lagi cantik lah, bentuk graf kita akan lebih menghampiri bentuk normal. Okay. Itulah yang dimaksudkan dengan normal distribution kat situ. Maksudnya kita akan dapat satu graf berbentuk loceng. So ini contoh-contoh data yang kita boleh gambarkan menggunakan normal distribution lah. So macam cikgu dah bagi tahu tadi, dekat tengah ni adalah mean, mu. So sebenarnya di tengah ni, kalau betul-betul graf tu normal, yang duduk di tengah-tengah ni adalah mean, median dan mode. Memang di tempat yang sama. Okay. Dan juga simetri lah, kiri kanan sama besar. Dan nilai 50% di sebelah kiri dan 50% di sebelah kanan. Seimbang lah sebab dia simetri kan. Okay, ni nanti kita tengok kemudian. Okay, sekarang kita tengok dalam buku teks. Ini cikgu dah terangkan tadi ya. So titik exist di sini adalah mean, median dan mode. Kemudian so sini kamu mesti sentiasa ingat mu, mean kat situ. So exist dia adalah x equals to mu. Okay, both end of the curve extend indefinitely without touching the axis. Maksudnya graf ni tak akan memotong x-axis. Okay, dia semua semakin hampir tapi tak akan sentuh ya. Semakin hampir menuju ke infinity. Dia tak akan sentuh x-axis. Kemudian total area under the graph is equals to 1 ya. Probability dia ataupun total probability lah adalah 1. So untuk normal distribution tadi, cikgu dah bagi tahu kamu x2 represent normal distribution dengan maklumat yang dia akan bagi mean dan variance. Okey, kemudian kalau kita ada dua graf normal di sini. So katakanlah nilai mu1 dengan mu2 ya. Katalah 1, yang ini 1, yang ini 2. So of course lah kedudukan kedua-dua graf tu berada di tempat berbeza kan. Sebab nilai mean dia berbeza. So kedudukan kita boleh ubah bergantung kepada mean lah. Dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan bergantung pada mean dia.
Okay, dia punya shape tetap sama. So sekiranya mean dia kecil, katalah mu tu kita dapat 0.5, maka graf akan duduk di sinilah. Kan? Sini 0.5. Ya, so itu bergantung kepada mean dia akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Manakala yang kedua ini adalah kepada dia punya standard deviation dia. So katalah 1 dengan 2. Okey, semakin besar standard deviation, graf dia akan semakin spread out, semakin luas. Faham tak? So kalau standard deviation dia kecil, dia akan semakin tinggi graf dia, kurus macam tu. So kalau standard deviation dia besar, dia akan landai macam tu. Maksudnya nilai data lebih banyak. Nilai data yang kita tengok kita boleh dapat lebih banyak apabila semakin besar standard deviation kan. Contoh yang cikgu bagi cerita anjing itu. Okay, kita tengok sekejap. Okay, ni kalau kamu tengok yang anjing itu, standard deviation dia adalah 147. So kalau kita ambil sekali saja standard deviation di sini, 147, 147. So hanya 3 ekor anjing yang berada di dalam range tu lah kan. Okay, tetapi kalau standard deviation kita semakin besar, maksudnya range kita lebih besar lah. So bila range lebih besar, so lebih banyak maklumat berada di dalam range. Itu dia standard deviation mempengaruhi macam mana kedudukan data kita. Okey, seterusnya, contohnya kita ada satu range yang dibatasi oleh A dan B di sini. So, cara menulis dia di antara probability X between A dengan B tu adalah sama kalau tanpa equation, tanpa equal sign dengan equal sign. Okey, dua-dua membawa maksud yang samalah. Okay, walaupun satu tanpa simbol sama dengan kat situ, tapi dia membawa maksud yang sama iaitu kita masih merujuk di dalam kawasan yang sama. Okay, sekarang kita tengok example 14. Okay. Cuba kamu tengok rajah tu. The diagram on the right shows a normal distribution function graph which is symmetrical x equals to 35. So dia symmetry dekat x equals to 35. So A state the mean value mu. So mu dia mana? 35. Dekat 35. Kita beritahu kan. Dekat axis of symmetry tadi adalah dia punya mean. So kamu just tulis macam ni lah, jawab mu equals to 35. Okay, kemudian B dia kata express the shaded region in probability notation. Maksudnya kita nak tulis dalam bentuk probability. So kita tulis dalam bentuk range. X itu terletak di antara 28 dengan 42. So ini probability bagi shaded region tu. Okay, cara menulis probability dia. Okay, kemudian dia kata apa seterusnya? If the probability of shaded region is 0.64, find probability for X less than 28. Okay, kita tengok sini ya. Kita tahu tadi area di bawah graf untuk normal ni berapa tadi?
Satu. Dia punya PX tu adalah 1 kan? Area dia sentiasa 1. Okey, untuk normal graph ni. Okey, dia nak cari probability di kawasan yang kurang daripada 28. Okey, dia nak cari probability di kawasan ini yang cikgu warnakan hijau ni. Kawasan hijau ni adalah kawasan P probability bagi X kurang daripada 28. So, soalan dah bagi bahawa shaded region punya probability di kawasan shaded region ini adalah 0.64. Jadi macam mana kita nak cari probability bagi kawasan hijau? So, P X kurang daripada 28 adalah, cara logiknya total semua berapa? 1 kan? Okay, so ambil 1, tolak 0.64 kawasan yang shaded, then kita bahagi 2. Okay, kenapa kita boleh bahagi 2? Sebab simetri dia dua-belah sama. Sebab simetri dan sebab cuba tengok. Di sebelah kiri 35 ni dia 7 unit, di sebelah kanan 75 pun 7 unit. Maksudnya betul-betul simetri lah. Ya. So area yang tidak di-shadedkan itu adalah sama besar kiri dan kanan. So bila kita tolak area shaded, maksudnya untuk dapat area sebelah sahaja kita bahagi 2. So dapatlah area untuk warna hijau tu is 0.18. Okay, macam tu itulah kita tengok kepada bentuk graf kita, shaded region kita. Okay, example 15. Okay, dia dah bagi continuous random variable X represent normal distribution dengan 2.3 ni nilai siapa tadi cikgu bagi tahu kamu? Mean. Mean. Okay, mean dan 0.16 ni adalah dia punya Variance. variance. So mean is mu lah kan. So terus ambil lah 2.3. Kemudian soalan nak kamu cari standard deviation. So kita tahu daripada maklumat tu adalah nilai variance which is sigma squared 0.16. Means that standard deviation adalah sigma sahaja kan. So square root per 0.16 means that the answer is 0.4. Okay, macam tu lah. Okay, sekarang kita tengok exercise 5.10. Okay, tengok rajah yang dia bagi. Semua orang tolong fokus ya. Ni sebenarnya senang saja untuk ini. Tapi dia melibatkan bentuk graf yang kamu kena tahu nak shade dia punya area lah Okay, so A, state the mean of X. 50. Terus boleh baca daripada graf 15 kan. Dia punya axis of symmetry kat situ adalah punya mean. So express the shaded region Q and R in probability notation. Okay. So kawasan ini ada dua kawasan yang berlainan lah. Satu area R, satu area Q. So area R menggambarkan probability bagi siapa? X yang macam mana? X yang less than 12. Yes, betul. X yang kurang daripada 12. Manakala kawasan Q pula menggambarkan probability bagi X greater than macam tu ya. So itulah macam mana kamu nak express dia punya shaded region. Okay, kemudian C. Okay, dia dah bagi PX less than 18. Okay. Tengok ya, manakah kawasan PX less than 18? So less than 18 adalah kawasan ini. Okay, kawasan ini adalah probability bagi X less than 18 dan soalan bagi probability dia adalah 0.7635.
kawasan yang berwarna hijau. Okey. So kita nak cari, dia suruh cari dua benda lah. Probability bagi X greater than 18 dan satu lagi probability bagi X between 15 dengan 18. Okey. Px greater than 18 dulu. Macam mana nak cari? Kawasan yang selain daripada hijau. 1 tolak 0.7635. Senang je kan. Sebab luas keseluruhan tadi 1. Probability keseluruhan 1. Yang hijau soalan dah bagi 0.7635. So kamu tolak je lah. So 0.2365 0.2365. Itu kawasan yang greater than 18. Okey, sekarang dia nak kawasan yang between 15 dengan 18. So maksudnya kawasan yang tengah-tengah ni lah yang tak di-shadekan tu. So kita dah tahu yang kawasan ini is 0.2365. So agak-agak kawasan R ni apa dia punya probability? Sama. Sama juga ya, 0.2365. 0.2365 sebab sama area dia sama besar. So P X between 18 dengan 15 adalah ambil je satu area keseluruhan tolak 2 kali 0.2365. So kamu akan dapat 0.5270. 0.527. Okey? Boleh faham tak? Untuk nombor 1 lah ya. Boleh. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2. Okey, a continuous random variable X for normal distribution given mu dan dia punya variance 16 is symmetrical at X equals to 12. So automatic kita dah dapat nilai mu dia adalah 12. Okay. Yang B dia suruh kamu sketch the normal distribution graph for X. Shape the region representing. Okay. So kamu kena sketch lah, lukis. Okay, nak lukis tengok contoh yang dia dah bagi tu. Maksudnya kita ada X axis. Fx. Axis kat situ. Kemudian kamu kena lukis bentuk normal. Yang cikgu agak teka-teka kamu kena lukis elok-elok lah. Jadi kita tahu dia simetri dekat 12. So bubuh 12 kat tengah-tengah. Axis dia adalah 12. Kemudian 10 dan 15. So kurang 2 daripada 12, 10. Lebih 3 daripada 12, 15. So kamu kena jarakkan sikit lah. Dia tak simetri lah So kamu just garis kat 10 dengan 15 dan shadekan. Ini adalah area probability bagi apa yang dia suruh kamu cari itulah. Okey, boleh ya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada, okey. So kita tengok pula next page about random variation and the law of large number. Okay, cikgu dah ambil dia punya definisi yang dalam bahasa Melayu Okay, kita tengok bahasa Melayu perlu bagi faham. Okay, variasi rawak dan hukum bilangan besar. Apabila satu eksperimen yang sama diulang banyak kali, keputusan puratanya akan menumpu kepada keputusan yang dijangka. Okay, dalam hal ini variasi rawak menjadi semakin kecil dengan pertambahan bilangan kali eksperimen. Situasi ini dikenali sebagai hukum bilangan besar. Okey, contoh Okey, kalau kita lambung duit shilling, kita akan dapat head and tail kan. So yang kita jangka probability dia sama iaitu 1/2. Okey, head pun 1/2 kemungkinan,
tail pun 1/2. Tetapi bila kita buat eksperimen tu, contohnya kita lambung 10 kali, kita mungkin akan sepatutnya kita dapat, bila kita lambung 10 kali, kita kalau eksperimen dia tepat seperti yang kita jangkakan, kita akan dapat 5 kali head dengan 5 kali tail. Tapi dalam situasi sebenar, apabila kita lambung 10 kali, kita mungkin dapat 7 head dengan 3 tail. Mungkin kan? Itu mungkin berlaku, kita mungkin dapat macam tu. Jadi jangkaan kita nak dapat 5 separuh dengan separuh. Okey, tapi kita tak dapat. Tetapi sekiranya kita buat eksperimen ini, contohnya sebanyak 10,000 kali. Okey, 10,000 kali, maksudnya lambung, dan bila kita rekodkan, kita akan dapati bahawa nilai yang kita rekod tu semakin menghampiri nilai separuh. Kalau 10,000 kali, dia semakin menghampiri separuh lah. Separuh, maksudnya 5,000 head, dia tak mungkin tidak dapat tepat, tetapi semakin menghampiri. Taklah kalau kita nak refer kepada yang 10 kali ni, kata kita dapat 3 kali head dengan 7 kali head dengan 3 kali tail. Kalau kita buat 10,000 kali, seharusnya kita dapat 7,000 lah dengan 3,000 lah kan. Kalau kita nak refer kepada yang kita buat eksperimen yang 10 kali tadi. Tetapi tidak berlaku macam tu. So semakin besar kita punya data ataupun eksperimen kita buat, maka nilai dia akan semakin menghampiri probability yang sebenar lah. Okay, separuh. Contohnya untuk tooth coin ni separuh, 1/2. Okay, so semakin besar sampel, maka kita punya nilai anggaran parameter tu adalah semakin, macam disebut, semakin konsisten ya. Semakin menghampiri nilai sebenar. So, kalau kita buat untuk 1,000,000 kali, lagi hampir dengan probability dah 1/2 tu lah. Okay. Itulah ceritanya. Itu cerita contoh ya. Contoh, the law of large number state that the larger the size of sample, the value of experiment mean get closer to the theoretical mean. Maksudnya eksperimen yang kita buat tadi akan menghampiri secara teori lah. Secara teori kita kata dia punya probability adalah setengah, atau maksudnya dia akan dapat 5 head dengan 5 tail kan. Ini theoretical mean. So kita punya experimental mean ni maksudnya kalau lagi besar kita punya data, maka dia akan semakin menghampiri lah. So kalau kecil setakat 10 kali tadi kita dapat 7 dengan 3. Dia agak jauh daripada mean kan. So semakin besar dia akan semakin dekat dengan theoretical mean lah. Okay, itu law of large number. Okay, seterusnya cuba kita tengok. Ni yang cikgu dah bagi tahu kamu tadi, iaitu sekiranya mu dia tu berbeza kan. So kalau untuk 4 graf ni, okay, mu untuk graf yang berwarna purple adalah -2. Manakala mu untuk 3 graf yang lain adalah kosong. So -2 adalah less than kosong kan. So maksudnya graf yang -2 berada di sebelah kiri berbanding 3 graf yang lain lah. So kedudukan dia mengikut dia punya mu. Okay, sama ada ke kiri atau ke kanan. Kemudian kalau dia punya standard deviation. So kalau yang ni variance ya. Ni variance, nilai variance. So kamu cari dia punya standard deviation. Square root kan. So kamu akan dapat yang biru ni adalah 0.4472. Yang merah adalah 1.
Yang hijau adalah 2.2361 dan yang purple adalah 0.7071. Dia punya variance. So cikgu dah bagi tahu kamu tadi variance dia siapa yang lagi kecil kat sini? 0.4472 dia kurang daripada 0.7071 kurang daripada 1 kurang daripada 2.2361 kan? So kalau kita tengok kepada bentuk graf kita, sama ada graf itu semakin kurus ataupun semakin gemuk. Okey, dia bergantung kepada dia punya variance. So semakin kecil variance dia, so graf dia akan semakin kurus lah. Maksudnya dia kecil kawasan dia kecil daripada mean dia kan. So semakin besar nilai dia yang 2.23 ni, kalau kamu tengok graf warna hijau tu kan, dia semakin besar. Semakin jauh dia punya daripada mean. So, bila standard deviation dia besar, graf dia, area dia lebih terbuka, lebih luas. Ya, itu kaitan di antara standard deviation dengan graf dan mean dengan graf. Okey, jadi daripada graf macam ni, bila kita ada graf yang berbeza mean dengan standard deviation ni, kita agak sukar untuk membuat analisa lah. Sebab kedudukan mu dia di tempat berbeza, okey, dan bentuk graf dia berbeza daripada kurus dan gemuk tu. Okey, jadi agak sukar kita nak buat analisa sebab semua graf akan jadi berbeza. Jadi kita akan cuba tukar kepada graf ini kepada apa yang kita panggil sebagai standard normal distribution. Okey, kita akan tukar kepada bentuk tadi normal distribution sahaja. Ini normal distribution sahaja So bila dia ada X dekat sini, dia adalah normal distribution. Okey, sekarang kita nak tukar kepada standard normal distribution. Sakit. Okey. So yang ada X tadi cikgu kata dia adalah yang ini normal distribution. Yang Z ini adalah standard normal distribution. So untuk standard normal distribution, dia punya axis of symmetry ni sentiasa pada Z sama dengan kosong. Dia tidak berubah, dia tetap pada Z sama dengan kosong. Ya, ini untuk standard normal distribution. Kalau yang normal distribution saja, mu dia boleh berubah-ubah. Okey, axis dia boleh berubah-ubah bergantung pada dia punya mean lah. So macam mana kita nak tukar dari bentuk normal distribution kepada standard normal distribution? Kita akan menggunakan formula ini. Ini formula yang kamu kena hafal satu lagi lah. Okay, nak tukar daripada X kepada Z. Nanti kita tengok lepas ni contoh dia. Okay, kita akan tengok satu lepas ni. Sekarang cikgu nak cerita mengenai graf normal lagi lah sekali ni. Okay, so kamu tengok di sini.
Yang tengah ni tadi kita tahu dia adalah mean kan, mu. So kalau kita pergi ke sebelah kanan, kita tambah sekali sahaja standard deviation, ataupun bila ke sebelah kiri kita tolak sekali saja standard deviation. So data yang duduk dalam kawasan ini, apabila sekali standard deviation sahaja, data yang duduk dalam kawasan ni hanya ada 68% sahaja. Okay. So macam cikgu bagi kat kamu contoh yang anjing tadi kan. So maksudnya kalau sekali je 147 tu, sekali ke atas dengan sekali ke bawah, so hanya 3 ekor anjing boleh duduk dalam kawasan tu. So kalau secara percentage dia, kalau sekali saja standard deviation ke atas atau ke bawah, so data yang duduk dalam kawasan tu hanya 68%. Okay. Tetapi sekiranya kita tambah ke kanan 2 kali standard deviation. So pergi ke kanan sebanyak 2 kali standard deviation dan pergi ke kiri juga kita tolak 2 kali standard deviation tu, kita akan dapati bahawa kawasan yang dibatasi itu semakin besar, iaitu sebanyak 95% data akan berada dalam kawasan itu. So kalau contoh yang tadi, kalau kita ambil 147 tu 2 kali ke atas, 2 kali ke bawah, semua kelima anjing akan berada dalam range tu kan. So maksudnya kalau kita besarkan lagi, kita standard deviation kita daripada mean tu kita besarkan lagi, maksudnya kita tambah sebanyak 3 kali standard deviation. Dengan ke kiri kita tolak 3 standard deviation, kita akan dapati bahawa kawasan ini merangkumi sebanyak 99.8%. Semua data kita ada dalam kawasan tu. Ya. Itu dia kaitan standard deviation dengan graf. Normal graph ya. Okey, so seterusnya kita tengok macam mana kita nak menggunakan formula Z tadi. Okay, tengok example 16. So a continuous random variable X is normally distributed with mean. Okay, bila dia bagi tahu terus tulis ini adalah mu 30 and a standard deviation 8, maksudnya sigma kita 8. Find the Z-score of X equals to 42. Okay, dia nak cari Z-score. Maksudnya kita kena tukar kepada bentuk Z lah. Jadi kita dah tahu tadi formula Z adalah kita ambil X tolak mu bahagi dengan standard deviation. Itu formula yang dan nak tukar daripada X pada Z. So kita ada X 42, mu 30, sigma kita 8. So means that Z kita adalah 42 tolak 30 bahagi 8. So nilai Z kita adalah 1.5. Okay. Okay, seterusnya yang B. The height of building in Kampung Pekan are normally distributed with a mean. Okay, dia dah bagi siap-siap betul mean kat situ, terus tulis mean adalah 23. And a variance. Maksudnya sigma squared kita adalah 25. Find the height of the building if the standard score is 0.213. Maksudnya dia bagi standard score. Bila dia bahagi standard score, maksudnya dia bagi nilai Z iaitu 0.213. So find the height of building, ini maksudnya kita nak mencari X kita.
Okay, jadi sekarang yang perlu kita tukar, ni mu, sorry, salah tulis. Sigma squared tu 25, maksudnya sigma adalah square root 25 lah, which is 5. Okay, so kita ada formula Z equals to X minus mu over sigma. So substitute sajalah, tempat Z is 0.213 equals to X tak tahu, mu 23 and sigma 5. So substitute, eliminate, kamu akan dapat X 24.065. Okay. Okay, sekarang cuba kamu jawab soalan nombor 1. Jawab sekejap semua orang 2 minit. Bagi tahu kat cikgu apa jawapan kamu dapat. Dapat berapa? Negatif 0.75. Z adalah negatif 0.75. Okay, ada yang tak dapat? Tak ada. Okay, tak ada, cuba nombor 2. Apa maklumat dia bagi dekat normal distribution ni? 500 ni adalah dia punya apa? Mean. Which is mu kan? 169 adalah dia punya Variance. which is sigma squared. So kamu cari sigma, kamu boleh dapat sigma daripada situ. Kemudian soalan suruh cari X. Jika Z dia adalah 1.35. Okay, substitute masuk dalam formula dan eliminate kan, dapatkan nilai X. Siapa yang dah dapat? Okay, dapat berapa? 517.55 Dapat tak? Dapat.
Ada yang ada masalah? Mana dulu? Yang tak faham bagi tahu. Okey, seterusnya tengok nombor 3. Okey, cuba baca tengok apa maklumat dia bagi. So dia bagi sigma di sini 0.05. Find the Z score, maksudnya dia suruh kamu cari Z. Sekiranya a smartphone chosen random has a mass, okay. Maksudnya berat mass smartphone tu adalah X ya. 0.14. Okey, daripada diagram, apa maklumat yang kita boleh dapat dari diagram? Min. Min ya, yang tengah-tengah ni. Ni adalah dia punya mu. Basuh So tak? mu adalah 0.15. Basuh tak? Kamu cari Z masuk je dalam formula. Cari Z dia, kemudian jawab pula soalan B. Nak cari X dia. Sekiranya Z dia adalah negatif 0.12. Okey, cuba buat. Sekejap. Okey, siapa boleh share jawapan dia dekat Telegram? Cakap dah. Yang A dulu, share yang A dulu. Cikgu nak tengok kat Telegram. Okey, seorang share yang A dulu. Cikgu nak tengok. Pengacau lama tu. Peliknya. Okey, dapat tak? Macam Haziq dapat. Dapat. Okey, next. Seorang share yang B. Jangan kasih ya. Okey, Nasrul dah hantar.
Okey, X yang kamu kena guna adalah X huruf besar ya. Yang nak masuk dalam formula ni adalah X besar. Z pun sama, Z tu Z besar. Okey, Nasrul dapat 0.09. Yang lain? Tak. Sama kah? 0.144. Ha. 0.144. Ya. Okey. Okey, 0.144 ya. Nasrun, kira macam mana tu Nasrun? Kamu kena darab negatif 0.12 darab dengan 0.05. Hasil darab tu kamu kena tambah Tengok. 0.15. Okey. Tengok. Okey, seterusnya buat soalan nombor 4. Semua orang buat dan hantar kat Telegram. Cikgu bagi 5 minit. Okay, yang dah siap boleh terus hantar ke Telegram.
Jadi aku lah. Anis. Itu simbol apa Anis? Cikgu nampak theta tu. Nak masuk dalam formula, formula memang tak perlu tulis. Tetapi kamu kena tulis. Substitute tu kena tulis. Z 1.5, X 60, mu 45 per sigma. Yang ni kena tulis. Okay. So tolong betulkan. Jadi apa? Buat tapi. Tak ke? Okay, cara menulis sigma. Gitu je. Aziz pun pelik ni sigmanya. Wah, ada yang dah jadi, ada yang dah jadi kat bawah. Kat bawah ada yang dah jadi. Alas gila. Ingat. Afiq. Ni pun sama. Sigma ni apa benda? Ini nampak macam lambda. Ini benda ni nama dia lambda Sigma macam ni. Jadi betul tengok. Okey ke? Letak ke? Tengok. Tengok letak ke tu? Ifas. Hantar dalam grup homework Ifas. Bukan PM cikgu. Baik go.
Okay, last kali tu tulislah. Buat kesimpulan sikit lah, mu kamu berapa, sigma kamu berapa. Faris, betulkan sikit kamu punya sigma tu ni macam nombor 6. Macam ni. Cikgu ni bukannya membetulkan jalan kira, membetulkan tulisan kamu ni. Tengok Ifas. Tu bukan sigma Ifas, oi. Ini nama dia lambda. Sorry kak. Mu pun macam huruf apa ni, macam M. Mu. Dia macam U. Tapi dia ada echo. Ya, betulkan ya. Baik kak. Fatin ni bukan cikgu dah tanda ke tadi? Okay, ada siapa lagi yang cikgu tak tanda kerja dia? Okay, nanti cikgu record kemudian. Okay, sekarang kita tengok balik buku teks kamu. Berapa dah ni? Okay, ada 15 minit lagi. Okay, tengok yang ni. Macam mana kita nak tukarkan daripada bentuk normal yang biasa kepada bentuk standard normal lah. So ini normal. Nak ditukarkan kepada bentuk standard normal distribution, dia adalah ni lah. Maksudnya yang A ni, A tu adalah X kita kan. So A tu tolak saja dengan mu bahagikan dengan standard deviation. So yang X ni tengah pun samalah. X minus mu bahagi dengan standard deviation. Yang B ni pun X kita. So B minus mu bahagi standard deviation. So kita akan dapat dalam bentuk standard normal distribution macam ni lah. So yang tengah dia tadinya X, sekarang ni jadi Z. Ya. Guna masuk dalam formula tu je. Okay, so ini dia macam mana graf daripada normal distribution kepada standard distribution graph. Okay, maksudnya mu dia kita akan ambil, dia akan jadi kosong ya, mu dia akan jadi kosong.
Dan Z ini adalah standard normal distribution dengan maklumat yang dia bagi 01 ini. 0 ini adalah mean. 1 ini adalah standard deviation. Okey, kita tengok example seterusnya. Okay, the length of a type of screw produced by a factory can be considered as normally distributed with a mean of 10.6. So, maklumat pertama, mu 10.6 and a standard deviation 3.2. Okay, maklumat yang kedua, standard deviation 3.2. Represent the probability that a screw randomly chosen from the factory has a length of 8.4 cm and 13.2 cm. Okay, where Z is a standard continuous random variable. Okay, screw yang kita nak tahu probability screw yang panjang dia terletak di antara 8.4 dengan 13.2. Okay, kita nak cari probability apabila skru itu panjang dia terletak di antara 8.4 dan 13.2. Tapi probability itu dalam bentuk standard continuous random variable lah, iaitu Z. Jadi maksudnya kita akan tukar kepada yang ada Z kat tengah. Ya. So kita ambil je lah yang ini, X kita 8.4 tolak mu 10.6 bahagi dengan standard deviation 3.2. 13.2 ni pun X kita. So means that 13.2 minus mu 10.6 divided by standard deviation 3.2. So bila dikira kita akan dapati inilah probability bagi standard continuous random variable Z. Okay, just masuk formula saja, tak ada apa. Okay, boleh? Faham? Setakat ni. Faham. Boleh. Okay. Jadi sekarang kita nak menggunakan table. Cikgu dah minta kamu print kan? Dah print ke belum? Dah. Okay, kita tengok table tersebut. Okay, table yang cikgu bagi ni, yang ini adalah yang akan diberi bersama soalan SPM nantilah. So bentuk table dia macam ni lah. Cuma cikgu suruh kamu print satu lagi tu sebab yang ini cikgu nampak nombor dia agak kabur kan. Takut tak boleh baca. Tapi bentuk yang dalam SPM tu macam ni lah. So dalam table ini, apa yang kita boleh baca adalah probability bagi Z itu lebih besar daripada sesuatu. Okay, kita boleh baca untuk Z yang lebih besar daripada satu nombor lah. Dia tidak boleh dibaca untuk Z yang kurang daripada satu nombor. Kalau dia bagi Z kurang daripada sesuatu, yang ni kita tak boleh baca daripada graf. Tak boleh baca direct lah, tapi kita boleh buat sesuatu supaya kita boleh dapatkan bacaan dia dengan menukarkan Z dia menjadi lebih besar daripada satu nombor. Okay. So yang bahagian tepi ni, tengok lah. Ini Z So nilai yang di tepi ini, kolom ini dan row ini. Kolom pertama dan row pertama ini adalah nilai bagi Z. Contoh.
Z dia adalah 0.1. Kita tulis 0.1 dulu. 0.11. Satu ni di sini. Kemudian tengok yang belakang sekali. 2. So 2. So Z adalah 0.112. 0.1 yang laju tepi. And then 1 daripada row yang pertama ni. Dan 2 ni adalah di bahagian belakang yang dia tulis minus atau tolak. So 0.112. So ini adalah, okay, kita nak tengok 0.11 kalau kamu tengok ini bacaan dia. Yang dalam ni adalah dia punya probability. Dia akan bagi kat kamu macam ni. Dia akan bagi macam tu. Probability bagi Z lebih besar daripada 0.112. So kita nak tahu apakah dia punya probability lah. So yang mula-mula sekali kamu kena tahu melukis ya. So di manakah nilai Z 0.112? So dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan ni Z kosong ya. So sini 0.112. Maksudnya kita nak mencari probability bagi Z yang greater than 0.112. Maksudnya area ni lah. Apakah probability dia? Okay. So probability tu kita baca kat dalam graf tu lah. So, kalau kamu tengok kat dalam graf tadi 0.1 okay, 0.11 adalah 0.4562 kan? So ambil 0.4562 tu. Okay, baca yang ni 0.4562 tu. Kemudian kita tengok 2 yang kat belakang ni. 8. Ya. Bacaan dia belah dalam ni adalah 8. Maksudnya 0.4562 tadi tu kamu kena tolak 8. 8 tu kena letak belakang sekali. So untuk menjadikan dia nombor yang betul adalah 0.0008 lah yang kamu kena tolak. So probability dia berapa tu? .4554. Maksudnya area bagi kawasan shaded region ni ataupun probability dia adalah 0.4554. Okay. Okay. So itu contoh, kita belum lagi, cikgu belum nak bagi lagi kamu baca. Sekarang kita tengok bentuk-bentuk graf yang ada yang kita boleh gunakan table itu. So macam cikgu dah bagi tahu tadi. Contohnya ni lah kes yang pertama iaitu apabila P probability bagi Z lebih besar daripada A. Ya, Z lebih besar daripada A. So ini area dia lah. So kita boleh baca daripada graf terus direct. Ataupun kes yang kedua
adalah sekira graf itu di-shadekan penuh macam ni, so kita tahu probability dia adalah sama dengan 1. Okey, seterusnya kes ketiga. Okey, kawasan sebelah sini adalah kawasan yang Z lebih besar daripada kosong kan. So nilai dia, area atau probability di situ adalah 0.5. Ataupun kalau Z yang kurang daripada kosong, so probability dia juga 0.5, separuh. Dan kes yang keempat, okey, dia kata probability bagi Z lebih besar daripada A adalah sama dengan probability bagi Z kurang daripada negatif A. Kenapa sama? Kenapa sama? Area dia sama lah kan? Kalau A ni katalah 2, yang negatif A ni negatif 2 lah duduk di sebelah sini. Okay, so kalau kita lukis pada graf yang sama dia macam ni. Kan, simetri kan? 2 dengan negatif 2. So area, kedua-dua area ni samalah. Maksudnya yang ini PZ kurang daripada negatif 2. Yang ini PZ greater than 2. Okay, so kalau soalan suruh kamu cari PZ kurang daripada negatif 2, berapa probability dia? Boleh tak kita baca terus daripada graf? Boleh tak? Tadi cikgu cakap kat graf kita hanya baca sekiranya apa? Untuk Z yang macam mana? Lebih besar. Kan? Dekat table tadi hanya boleh dibaca untuk Z yang lebih besar. Tapi soalan tanya kamu, apakah probability bagi Z less than negative 2? So kita tak boleh terus baca direct daripada graf. Daripada table. Okay, jadi maksudnya kamu kena tahulah sekarang ni, iaitu P bagi Z kurang daripada negatif 2 tu sama sahaja dengan probability bagi Z greater than 2. Contoh So maksudnya bila dia greater than 2, kita teruslah boleh baca daripada table. Contoh ni, tapi Z tu tak boleh bernilai 2 kan? Boleh ke bernilai 2? Tengok table dia. Paling besar Z mana? Oh, boleh. Tengok cikgu pun pening. Okey, 3 point something 3 point something Z paling besar. Okey, so contoh macam tu lah. Maksudnya kalau dia bagi untuk kamu cari probability bagi Z kurang daripada sesuatu, kamu tak boleh cari baca daripada table, tapi kamu kena tulis dia sebagai Z lebih besar daripada siapa pula. Baru yang lebih besar ni kamu boleh baca daripada table. Okay. Okay, so masa dah habis. Itu pengenalan untuk kita menggunakan table. Jadi besoklah cikgu akan masuk macam mana kita nak baca data daripada table. So ada apa-apa soalan untuk hari ini punya pelajaran? Tak ada. Tak ada, Ego. Okay. Jadi kalau ada lagi latihan-latihan yang cikgu tak bagi sebagai ataupun cikgu tak bincang yang cikgu tak bagi sebagai homework apa, sila buatlah ya untuk kamu mahirkan lagi tentang probability distribution ni. Untuk binomial kena buat lagi dan untuk normal tak apalah, tunggu kita habis belajar nanti baru kamu buat. Okay? So kalau tak ada apa, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.